Ramai orang tanya adakah boikot sebenarnya memberi kesan kepada ekonomi Zionis Israel. Jawapan saya mudah, sebenarnya boikot itu tujuan dia bukan untuk memberi kesan kepada ekonomi Israel, tetapi untuk memberi kesan kepada iman kita. Soal boikot ialah soal iman, betul, dan banyak kali berlaku. Dalam serangan-serangan yang biasa berlaku di luar pada waktu peperangan, masa itu kita boleh pergi untuk mengiringi jenazah para syuhada yang dibunuh, dan banyak kali kita ikut perarakan-perarakan ini yang jumlah mereka kadang-kadang boleh mencecah puluhan ribu orang untuk pergi ke tanah perkuburan. Kita jalan berkilo-kilometer jauhnya dan mereka membuat ucapan-ucapan di sepanjang perjalanan sampai ke tanah perkuburan, kemudian ditanam ramai-ramai dan ditinggalkan bersama dengan ahli keluarganya sebelum mereka akan balik ke rumah masing-masing. Saya rasa yang paling rapat, manakala saya tidak ada keluarga orang kata Melayu di sana, ialah adik ipar saya yang terkorban pada tahun 2014, dan semua yang ditanya tadi berlaku kepada dia. Contohnya bila mana dia mati syahid, walaupun dia dah lama mati syahid, pehanya terkoyak terkena pada dawai bangunan tempat dia dibom. Ketika itu keluar darah daripada kaki dia walaupun dia telah lama mati syahid. Begitu juga beberapa bulan selepas dia mati syahid, dikhabarkan bahawa tempat dia bekerja keluar satu bau yang sangat harum, dan didapati bau itu datang daripada kotak tempat dia sembahyang sebelum dia mati syahid dalam peperangan tersebut. Jadi benda-benda itu adalah benda-benda yang berlaku sebenarnya dalam hidup saya sendiri. Saya rasa yang paling menyakitkan bila mana berlaku peperangan tu bukan rasa takut, bukannya rasa cemas, tetapi rasa sedih bila mana melihat anak-anak yang mati, anak-anak yang terkorban, anak-anak yang kehilangan masa depan mereka. Dan lebih-lebih lagi bila mana habis peperangan, maka kita akan menziarahi sebenarnya semua anak-anak yatim yang terhasil daripada peperangan tersebut. Dan ketika itu mereka memandang ke arah kita seolah-olah kita adalah ayah mereka yang baru, seolah-olah mereka sudah tidak ada tempat untuk bergantung dan mereka memerlukan kita untuk mereka meneruskan kehidupan. Saya rasa takut ini ialah sesuatu yang sangat subjektif. Tetapi untuk orang Palestin, takut itu adalah sesuatu yang agak sukar untuk dirasai. Bila mana berlaku peperangan contohnya, serangan boleh berlaku di sekitar rumah dia. Asalkan bukan rumah dia yang dibom, maka selepas daripada itu dia boleh keluar daripada rumah. Dia boleh pergi makan shawarma, dia boleh pergi membeli belah, dan dia tidak ada rasa takut tersebut. Jadi takut tu bukan takut kepada kematian, tetapi mungkin takut keputusan peperiksaan contohnya, ataupun takut bergaduh dengan suami isteri, itu lebih menakutkan daripada takut dengan risiko kematian. Itu adalah sesuatu juga yang kerap berlaku. Contohnya pada perang tahun 2014, Jeneral Israel ditanya kenapa dia tak berjaya tembus masuk ke dalam bumi Gaza. Ketika itu dia sebutkan bagaimana kami nak berjaya masuk sedangkan kami tidak diperangi oleh mujahidin yang kami nampak di hadapan mata saja, tetapi juga diperangi oleh tentera-tentera yang turun daripada langit dengan berpakaian serba putih. Jadi memang kami tak dapat masuk ke dalam bumi Gaza tersebut sebab mereka tidak hanya berperang dengan mujahidin, tetapi juga tentera-tentera yang dihantar daripada Allah. Dan benda itu juga saya rasa karomah-karomah seperti ini adalah benda yang biasa kita depani di bumi Gaza dan tidak menjadi suatu kepanikan sebenarnya. Memang saya banyak kali menangis di bumi Palestin, khususnya bila saya duduk seorang diri di pejabat saya, kadang-kadang mengenangkan projek-projek yang tidak boleh kita jalankan kerana ketiadaan dana. Kadang-kadang bila saya tengok Hatta Got Talent di YouTube pun, kadang-kadang saya pernah menangis. Sebab saya memikirkan, ya Allah, kenapa budak-budak di Gaza ini mereka tidak mempunyai peluang sebagaimana yang diperolehi oleh anak-anak di luar daripada bumi Palestin untuk mereka melihat masa depan mereka, menonjolkan bakat mereka. Tapi tangisan itu bagus sebab hasilnya kita buat seperti Got Talent itu juga di bumi Gaza dalam pertandingan yang kita namakan sebagai Stars of Gaza ketika itu. Saya rasa tempat tercantik di Gaza ialah di lautan-lautan Gaza. Dia ada di tempat-tempat yang lain, tetapi dia cantik kerana lautan Gaza ini dia membawa ketenangan yang tidak ada di tempat-tempat yang lain. Tempat lain mungkin juga laut itu adalah ketenangan, tetapi ketenangan laut di bumi Gaza ini kita dapat lari daripada orang, dapat lari daripada masalah orang, kita lari daripada menjadi ayah kepada semua anak-anak yatim di Gaza, menjadi suami kepada isteri-isteri yang kehilangan suami-suami mereka. Kita lari, kita duduk seorang diri, kita memikirkan semula tentang diri kita, kenapa kita berada di sana. Kita memikirkan tentang betapa lautan terbentang luas di hadapan kita, tapi kita tak boleh keluar daripada bumi Gaza tersebut. Maka sebenarnya bila kita berfikir itu, dia akan recharge semula energi kita, semangat kita bahawa tugas kita belum selesai dan kita perlu meneruskan kerja-kerja yang kita sedang lakukan.
Saya rasa apa yang sedang kita lakukan di Malaysia ini sudah menepati cara-cara yang disebutkan. Doa-doa kita, demonstrasi kita, sumbangan kita. Cuma mungkin satu yang perlu kita highlightkan ialah berkenaan dengan boykot. Ramai orang tanya adakah boykot sebenarnya memberi kesan kepada ekonomi Zionis Israel. Jawapan saya mudah. Sebenarnya boykot itu tujuan dia bukan untuk memberi kesan kepada ekonomi Israel, tetapi untuk memberi kesan kepada iman kita. Soal boykot ialah soal iman. Bila mana kita melihat mereka yang berada di bumi Gaza, di bumi Palestin, dianiayai dengan begitu rupa, dizalimi, dibunuh, disembelih. Maka sebenarnya bila kita tengok produk-produk tertentu yang memberi makan contohnya kepada askar-askar IDF, maka automatik kita akan kata, oh, iman aku menghalang aku untuk aku membeli barangan-barangan ini. Perasaan aku tidak membenarkan aku untuk mendapatkan produk-produk ini. Tak perlu kita buat kajian yang begitu mendalam. Kita nak tengok berapa persen dia menguntungkan Zionis, berapa banyak pekerja-pekerja Melayu yang akan tak dapat pekerjaan dan sebagainya. Tanya iman, ketuk hati kita, maka kita akan dapat jawapan. Saya rasa di bumi Gaza ni, amalan yang paling simple yang mereka ada ialah selawat ke atas Nabi SAW. Bila mana mereka rasa nak marah, nak bergaduh di jalan raya, orang akan datang akan sebut kepada mereka, sallu ala Nabi, selawatlah ke atas Nabi, ingat balik Nabi. Kalau Nabi ada dengan engkau kat sini, adakah engkau akan adakah engkau akan bergaduh dengan saudara se-Islam engkau? Bila mana kita rasa takut, kita pun berselawat sekali lagi ke atas Nabi. Kita rasakan macam Nabi berada bersama-sama dengan kita. Begitu juga bila kita lupa satu-satu benda, kita diajar untuk berselawat ke atas Nabi. Jadi amalan mereka banyak, tetapi amalan mereka yang paling asas ialah mereka memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.